ke? Baca sikit je. Sikit juga ya. Bila lah nak banyaknya. Okey, jadi kita nak tengok 10.6 isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem peredaran manusia. Ya. Kita dah belajar sebelum ni. Daripada 10.1 sampailah 10.5. Masuk 10.6 isu kesihatan. Ya, isu kesihatan. Apa isu dia nanti kita tengok. Isu ni macam masalah lah. Ya, macam sekarang ni isu COVID-19. Dan isu sekarang ni. Tak ada orang bincang dia lain lah. Betul isu bendera putih. Orang kibarkan bendera putih dah. Bila tak ada bekalan makanan, letak bendera putih depan rumah. Awak pun boleh buat begitu juga. Tak? Awak tak ada makanan, beras, tak ada gula, tak ada susu, tak ada apa benda-benda lah kat rumah tu lah ke. Ya. Air masak je ada. Ya. Buka peti, air pun tak ada. Botol kosong je. Ya. Dia minum air paik je. Dia letaklah bendera putih tu. Mungkin ada orang datang bantu nanti. Ya. Manalah tahu ada orang datang bantu. Itu isu. Isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem peredaran. Dia mesti berkaitan dengan sistem peredaran. Bukan berkaitan dengan yang lain lah. Berkaitan dengan sistem peredaran manusia. Jadi sistem peredaran yang sihat adalah penting untuk memastikan kesihatan yang optimum. Saya nak suruh bila awak sampai pada bab ni, awak bayangkan seperti satu laluan. Seperti batang paik. Ya, batang paik yang mana saya selalu sebut sebagai analogi. Analogi saluran kita punya peredaran ni seperti satu terowong, satu paip. Yang mana bila kita buka, ia pilih paip, air keluar. Kita tahu, kita buka pilih paip, air keluar. Kita tak nak tahu nilai kan. Dan bila kita buka pilih paip tu, air yang keluar tu ya, Rahina ya. Bila kita buka, air keluar tu air yang jernih, air yang bersih. Bukan air yang kotor. Kalau kita buka tu air tu macam super air Milo. Ataupun air teh. Tebeng, air tebeng. Jadi macam nak minum, nak mandi, nak basuh. Air tu hitam contohnya. Jadi sudah tentu kita akan marah. Kita kata, apa ni? Air kotor contohnya. Kan? Jadi sistem peredaran darah kita pun begitu jugalah. Darah yang mengalir dalam saluran dia, kita nak saluran dia tu sihat. Darahnya darah yang bebas daripada masalah. Jadi bagaimanakah kita dapat memastikan sistem peredaran kita ni sentiasa sihat? Macam mana nak pastikan? Kita boleh kontrol ke? Kita ada remote ke? Kita ada button ke? Button yang butang yang kita boleh tekan ke? Ataupun macam mana? Jadi sebenarnya ada cara. Ya? Ada cara. Antara amalan untuk menjaga sistem peredaran ialah mengambil ataupun pengambilan makanan seimbang yang rendah lemak. Belajar banyak dah ni tentang makanan seimbang ni. Ada orang confuse lagi. Confuse. Ni orang pekan apa? Confuse. Bukan confuse. Seimbang tu macam mana? Seimbang. Dia kata seimbang ni sama banyak lah. Bukan. Seimbang bukan sama banyak. Dia bayangkan macam papan jongkit. Tahu papan jongkit? Orang naik papan jongkit tu. Seorang duduk belah kanan, seorang duduk belah kiri. Dia pun duduk. Dia naik. Seimbang, dia kata. Seimbang. Sama berat, sama jisim. Seimbang yang maksudkan di sini bukan begitu. Seimbang di sini berdasarkan kepada piramid makanan. Ya, piramid makanan. Belajar piramid makanan. Artinya ada yang banyak, ada yang sikit, ada yang sederhana. Mengikut level dia. Arah 1, ya, arah 2, arah 3, arah 4. Yang paling puncak tu maknanya arah 4. Artinya paling sedikit perlu diambil. Dan yang sedikit tu apa dia? Lemak. Jangan lemak duduk bawah sekali.
lemak duduk atas sekali. Ya. Ini semua benda lemak belaka. Tu yang lemak tu. Yang tu yang kita naik lemak. Naik lemak. Ya. Kemudian yang keduanya, sentiasa bersenam. Kena sentiasa. Dia tak boleh kadang-kadang. Sebab kata Piramli, ya. Jarang-jarang. Tak boleh. Dia kena sentiasa. Sentiasa ni apa maksudnya? Setiap hari, ya. Setiap hari. Berapa lama? Antara 25 minit, 30 minit, 40 minit, sejam. Ya, sehari. Kena bersenam. Bersenam macam mana? Aktiviti fizikal lah. Apa yang kita boleh buat sekarang ni PKP, cikgu? Saya nak berjalan tak boleh, nak bersikal tak boleh, nak apa tu, macam-macam aktiviti tak boleh. Boleh. Di dalam rumah boleh. Alia kan? Apa boleh buat Alia di rumah? Aktiviti fizikal boleh buat di rumah. Cuba bagi contoh. Skipping. Skipping. Sleeping. Skipping. Oh, skipping. Ini ke sleeping. Sleeping tu memang dah. Itu tak ada benda lah kan. Skipping. Skipping. Skipping tu buatlah 15 minit kan. Gerbang, gegar dinding. Gegar lantai ya. Belepak. Pecah habis. Kipas. Lampu. Ya. Cari tempat sesuai ya. Takut tali skipping tu panjang sangat. Tersangkut pada kipas. Skipping. Apa lagi? Vacuum. Vacuum lah. Vacuum apa? Vacuum lantai rumah tu. Ya. Sentai lantai bilik air. Akan setiap hari cikgu nak gila-gila lah. Takkanlah nak sentai semua kan. Hari ni sentai lantai bilik air. Esok senam awak sentai longkang pula kat luar rumah. Cari je. Buat masa bila? Petang lah. Lepas asar tu keluar. Jangan duduk rumah. Keluar kalau boleh. Bukan keluar daripada taman tu. Bukan keluar daripada kampung. Kawasan rumah tu. Keluar sikit pusing. Bukan yang ada duduk rumah flat sini tak. Bukan ada duduk rumah pangsa. Bukan macam Kuala Lumpur. Rumah tingkat 13, 15, 20. Ini semua rumah. Di pen ni semuanya bawah belaka. Tak tahulah duduk di kuartus kastang. Ya, duduk tingkat berapa. Keluar. Ya, buat aktiviti fizikal. Rumah saya satu-satu cikgu. Satu-satu lah lagi tak ada masalah. Kalau ada rumput, cabut rumput liar lah. Maksud saya di sini ialah sentiasa bersenam ni bukanlah maksudnya sekali-sekala. Dia sentiasa ni maksud kena buat tapi konsisten. Sampai berpeluh. Peluh ketiak tu. Orang kata biar dia keluar betul peluh. Barulah dikatakan bersenam. Jadi yang seterusnya amalan tidak merukuk. Yasin dengan Syarif. Merukuk tak? Awak? Syarif? Awak merukuk tak? Tak. Bagus. Macam saya juga. Sama lah kita. Kita serupa. Yasin? Merukuk? Tak. Tak merukuk? Rugi. Tak merukuk. Rugi ya. Orang yang merukuk ni bagus sebenarnya. Bagus. Dia ada 3 kelebihan orang merukuk ni. 3 kelebihan. Walaupun banyak kekurangan tapi ada kelebihan dia. Ya. Kelebihan dia tu kita bincang kemudian. Biasanya orang merukuk ni, yang pertama, dia umur panjang. Umur dia panjang. Yang kedua, rambut dia tak berubat. Yang ketiganya, anjing tak berani dekat dengan dia. Anjing gila ya. Silap. Yang pertama tadi dia apa? Rambut dia tak berubat pertama. Yang keduanya, anjing gila tak berani dekat dengan dia. Yang ketiganya, orang tak berani panjat rumah dia. Kalau orang nak pecah masuk tak berani. Itu kelebihan orang merokok. Ya, yang pertama, rambut dia tak berubat. Biasanya orang merokok. Kalau merokok, kalau berubat pun lambat lah. Sebab apa? Sebab dia tak dan rambut dia berubat. Mati dulu. Itu yang pertama. Ya. Tak dan rambut dia berubat, mati dulu. Itu
Itu kelebihan pertama. Yang kedua, anjing dia tak berani dekat dengan dia. Sebab kalau dia umur panjang, sampai tua dia pakai tongkat. Kalau datangnya gila, dia pukulnya gila dengan tongkat dia. Itu kelebihan yang kedua. Dan yang ketiga, kelebihan orang mokok ni, orang tak berani panjat rumah dia. Sebab apa? Selalunya orang mokok ni dia batuk. Tengah-tengah orang terpanjat, dengar orang batuk. Wah, tak jadi orang tu nak panjat rumah. Ya? Tak tidur lagi orang tu rupanya. Sebab apa? Sebab dia batuk. Jadi tahukah kita bahawa penyakit yang berkaitan dengan masalah kesihatan yang berkait rapat dengan sistem peredaran darah ni ialah disebut sebagai penyakit kardiovaskular. Ya? Kardio. Kardio daripada perkataan kardium. Kardium, iaitu jantung. Jantung. Kita belajar tentang jantung. Vaskular. Vaskular tu merujuk kepada laluan dia lah, peredaran. Apa saja yang menghubungkan jantung dengan apa saja bahagian. Saluran-saluran dia. Itu dia kardiovaskular. Jadi tahukah kita bahawa penyakit kardiovaskular ni merupakan salah satu punca utama kematian. Punca utama. Antara lah. Mana ada lagi. Dadah. Kan? Salah satunya. Kencing manis. Kencing manis. Buah pinggang. Ya. Penyakit berkaitan dengan kardiovaskular pun salah satu daripada punca kematian utama di negara kita. Jadi penyakit kardiovaskular ni ialah penyakit yang berkaitan dengan jantung dan sistem peredaran darah. Seperti penyakit arteriosklerosis. Itu cara sebutan dia. Arteriosklerosis. Beza sikit dengan kedua itu, iaitu arterial sklerosis. Angina. Hipertensi. Penginfarkan myokardium ataupun dipanggil serangan jantung, heart attack. Dan juga stroke. Ataupun dipanggil juga nama lain, angin ahmar. Angin ahmar. Orang Melayu panggil angin ahmar. Orang putih panggil stroke. Kemudian dia melayukan jadi stroke lah. Ada dalam badminton pun ada stroke juga. Pukulan stroke. Pukulan stroke ni kalau payah orang nak angkat bola tu. Bola stroke ni. Tapi kalau stroke kepada orang yang kena pada bahagian jantung ni, dia boleh menyebabkan kematian. Ya. Ada orang belah-belah kampung lagi, dia nampak macam mana stroke ni. Stroke ni mati sebelah badan. Penyakit mati sebelah badan. Dia terbaring je orang tu kalau kena. Ya, mati sebelah badan, stroke. Stroke tu adalah jenis-jenis dia. Ada yang minor, ada yang major. Yang kalau yang minor tu mulut dia ikut. Mulut dia. Dia ikut. Dia ikut. Ya. Ni dia punya tulang pipi dia tarik. Dia tertarik. Berkaitan dengan saraf. Ya, berkaitan dengan saraf dan juga tekanan darah. Jadi kita tengok penyakit kardiovaskular iaitu arteriosklerosis. Arteriosklerosis ialah apa dia tu? Pembentukan dan pemendapan plak. Ya, pembentukan dan pemendapan plak. Plak tu apa dia? Ya, pada dinding dalam arteri. Kalau kata saya lukislah, dikatakan kerata rentas arteri. Ya, kerata rentas arteri ya, sebagai contohlah ni ya. Kemudian ni lumen lah ya. Lumen. Jadi ada pembentukan plak. Katakan ni plak. Ya. Plak ni dia mendap pada dinding dalam arteri. Dia dah jadi macam koloni. Dia dah mendiami di situ dah. Dia keras. Ya, dia jadi keras situ. Jadi plak ni terbentuk sebenarnya puncanya daripada kolesterol. Ya. Lipid. Tisu otot yang mati. Dan juga platelet yang tergumpal.
Ingat lagi tak platelet yang tergumpal apa itu? Ya? Kita dah belajar ya. Kita dah belajar sebelum ni. Dia sepatutnya platelet ni dia membantu ketika kita luka. Tetapi disebabkan oleh kerana faktor-faktor yang berkaitan dengan tekanan darah, ya, maka platelet tu dia tergumpal antara satu sama lain. Jadi dia tidak berfungsilah dengan baik untuk pembekuan darah. Dia berkumpul di situ. Bak kata kalau kita borak-borak lah, dia pergi lepak kat situ. Platelet tu dilepak. Orang suruh buat kerja. Kerja dia apa? Kerja dia tu patutnya pergi membantu menghentikan darah. Dia tak buat kerja tu. Dia pergi lepak. Dia lepak kat mana? Dia lepak kat dinding dalam arteri. Pasal apa dia pergi lepak situ? Dia tak pergi ke kerja dia tu. Tidak membantu pembekuan darah. Sebab dia ada masalah. Masalah dia, ya, motivasi dia tu. Semangat dia tak ada. Jadi kita tengok secara detail nanti ya. Jadi akibat daripada pembentukan dan juga pengenapan plak pada dinding arteri itu, maka dia akan menyebabkan laluan tu jadi tersumbat. Tersumbat. Slow lah. Jadi laluan tu menyebabkan lumen jadi sempit. Patutnya luas. Lalu darah tu lalu molek, lancar je. Tiba-tiba ada sekatan. Geng-geng ni melepak. Siapa melepak? Plak tu. Jadi kuantiti darah yang lalu sama. Jadi bila lalu kawasan tu, dia akan jadi stres. Dia jadi pressure tu meningkat. Disebabkan oleh halangan dan juga pembentukan plak tersebut. Jadi diberikan kesan lah. Dan keadaan ini secara spesifiknya dipanggil atero tu kerana pada arteri tu. Arteri itu jadi keras. Arteri ni sepatutnya dia kenyal. Dia kenyal. Dia boleh mengembang ataupun mengendor dan juga mengecut, mengecil. Tiba-tiba dia keras. Jadi keras. Jadi bila keras disebabkan bentukan plak ni, maka fungsi dia tu jadi kurang. Jadi tekanan akan meningkat. Tekanan akan meningkat. Akibat daripada atherosclerosis. Boleh clear ya? Faham ya? Yang kedua kita nak cerita pasal akibat daripada dia sebenarnya dia chronological. Dia panggil chronological event. Itu kejadian yang berterutan. Apabila dah saluran tu sempit, tersumbat, jadi pengaliran tu jadi sukar. Dan menyebabkan hipertensi. Ini hipertensi daripada perkataan bahasa Inggeris. Iaitu hypertension. Hyper tinggi-tinggi. Tensi itu ialah tension. Tension, macam kita kata tension lah. Tension betul lah aku hari ni. Pasal apa? Pasal hari ni tak dapat lagi pergi solat jemaah contohnya. Tension betul. Tension betul hari ni. Kenapa? Kerana hari ni tak dapat tengok bola contohnya. Tension. Kalau hyper, jadi tinggi tekanan yang melebihi daripada keadaan biasa. Jadi bila sampai hypertension, kesan dia menyebabkan arteri halus pecah. Arteri besar ni taklah. Arteri yang halus pecah. Dan pesakit tu boleh mendapat stroke kalau ia berlaku dalam otak. Ya. Kita tahu jantung, ni jantung, katakan jantung sebab love. Tak ada love pula. Jantung dia bersambung dengan otak. Ya. Walaupun ada salah tunjangannya. Okey. Ni otaknya brain brain. Jadi yang halus-halus kebanyakan arteri ni dalam otak. Kebanyakannya. Jadi kalau stroke, mestinya ada darah beku dalam otak. Darah beku tu wujud kerana apa? Kerana
arteri yang berada di dalam otak tu pecah. Sebab dia ada limitation, dia ada had dia untuk tekanan ni. Kalau tekanan jadi lebih pada 195 over 120 mm mercury, sistolik dengan diastolik dia tu tinggi. Jadi no wonder lah dia boleh menyebabkan dia punya arteri halus pecah. Bila pecah dia dapat stroke. Jadi stroke ni disebabkan oleh yang disebut tadi darah beku. Yang kita belajar sebelum ni dipanggil thrombus. Thrombus. Fenomena tu dipanggil juga sebagai trombosis, penyakit tu. Yang mana dia akan menyekat aliran darah ke otak. Bila disekat aliran darah ke otak, jadi apa benda yang dibawa oleh darah ni tak dapat dah dihantar ke sel-sel. Sel-sel untuk sel apa? Sel untuk mengingat, sel untuk berfikir, sel untuk macam-macam. Kita tahu bahagian otak ni ada bahagian-bahagian dia. Bahagian depan ada cerebrum, bahagian belakang kita ada cerebellum, kemudian ada medulla oblongata, Jadi bahagian-bahagian ni tidak menerima. Tak menerima apa? Tidak menerima oksigen. Bila oksigen tak dapat kepada bahagian ni, jadi dia memberikan kesan jangka pendek dan jangka panjang kepada individu tersebut. Kemudian, daripada aterosklerosis tu, di mana aterosklerosis peringkat awal boleh menyebabkan penyakit arteriosklerosis pula. Tadi arteriosklerosis. Jadi arteriosklerosis ialah peringkat awal arteriosklerosis. Arteriosklerosis. Ini eja dia ada R dan dia ada I. Itu dia ejaan dia. Jadi maknanya arterial ni dia sekadar bentuk dan enap. Makna plak tu terbentuk dan juga terenap pada dinding dalam arteri. Tapi arteriosklerosis ni pula terjadi apabila kalsium mendap. Kalsium mendap pada plak. Kalsium mendap pada plak yang menyebabkan arteri mengeras dan hilang kekenyalannya. Hilang kekenyalannya. Dia melibatkan mineral kalsium. Kita kata, kalsium ni kan bagus. Kan? Bagus untuk tulang. Bagus untuk tulang. Dan kita belajar sebelum ni, ion kalsium membantu dalam pembekuan darah. Bersama dengan vitamin K. Tetapi sekarang ni masalahnya kalsium tu dia tak pergi. Dia tak pergi apa? Tak pergi ke mana? Pergi untuk pembekuan darah. Dia terenap bersama-sama dengan plak tu. Macam mana boleh jadi macam tu? Soalan dia. Macam mana kalsium boleh jadi macam tu? Dia tak pergi bantu tu. Inilah kita menyebabkan masalah yang kita bincangkan nanti. Puncanya antaranya tadilah pemakanan yang tidak seimbang, dengan pengambilan lemak yang berlebihan, kemudian kurang bersenam. Jadi kalau kita buat dua aktiviti ni, iaitu mengambil makanan seimbang, gizi seimbang tu, dan juga senaman. Pertama senaman lah. Senaman tu dia dapat membakar. Tu panggil istilah membakar. Membakar apa? Membakar kalori. Membakar kolesterol. Yang dapat mengurangkan lemak-lemak yang mungkin menempel pada dinding dalam arteri. Belum dia melekat, mendap, dia perlu disingkirkan. Itu cara dia. Darah lah. Darah tu aliran dia kena laju. Aliran dia tu kena sesuai dengan aktiviti yang kita jalankan. Sekiranya lumen arteri yang menjadi sempit ialah arteri koronari. Katakan yang sempit, yang kena tu ialah di bahagian arteri koronari. Maka
dia memberikan kesan penyakit angina. Angina ataupun sakit dada yang kuat. Kenapa? Kerana bekalan oksigen ke otot jantung tu kurang. Ya. Di bahagian mana? Arteri koronari. Arteri koronari ni kita dah tunjukkan itu. Di contoh dia di bahagian luar jantung. Jika arteri itu tersumbat sepenuhnya, jadi penyakit penginfarkan myokardium, iaitu heart attack akan berlaku. Heart attack ya. Kita sebut heart attack maknanya dia melibatkan serangan secara tiba-tiba. Ni macam kata kalau serang hendak bah. Kalau berperang ni orang kata serang hendak. Musuh tak sempat nak bersedia. Tiba-tiba diserang. Jadi biasanya kalah lah orang tu. Orang yang kena serang tu. Sebab diserang secara tiba-tiba. Tak ready lagi. Ya, ini bahaya. Okey, habis itu. Ada soalan? Tanya? Ini gambar. Gambar contoh orang yang mengalami masalah angina. Ya, angina. Dia tekan bahagian dia punya dada dia, iaitu bahagian jantung. Ya. Di situ terdapatnya jantung di sini. Ya, jantung. Jadi dikata ada sini ya, zone activity. Bincangkan rawatan yang sesuai sekiranya jantung gagal berfungsi. Jantung gagal berfungsi. Macam mana nak buat? Apa rawatan yang sesuai? Apa rawatan yang sesuai? Okay, mungkin ada dibincangkan. Apa lagi? Okey, ini contoh jantung kita. Semua tahu. Okay, di mana tadi? Arteri koronari. Okey, arteri koronari yang berwarna merah ya. Warna merah tu. Warna biru tu vena. Vena koronari. Jadi kalau yang arteri koronari itu yang tersumbat sepenuhnya, itu menyebabkan penyakit myocardium infarction ataupun penginfarkan myocardium. Kalau lumen tu yang tersumbat, itu menyebabkan penyakit angina. Jadi ini gambar ni menunjukkan, gambar yang ni menunjukkan darah beku yang terdapat dalam saluran arteri. Ya, jadi sel darah merah tidak dapat mengalir ataupun melalui arteri tersebut disebabkan oleh adanya darah beku. Ini pembentukan plak. Ini plak semua plak ni. Okey. Ini soalan di situ ditanya Tengok soalan di situ. Apakah rawatan yang boleh diberikan kepada pesakit yang mengalami kegagalan fungsi jantung? Ya, apakah rawatan? Kemudian, apakah faktor risiko yang menyumbang kepada penyakit kardiovaskular? Apakah faktor risiko yang menyumbang kepada penyakit kardiovaskular? Dan apakah yang boleh kita lakukan untuk memastikan sistem kardiovaskular yang sihat? Jadi 3 persoalan yang dikemukakan ini mungkin ada yang dah kita bincangkan Antaranya soalan terakhir itulah. Bagaimana kita nak memastikan sistem kardiovaskular yang sihat? Boleh kita jawab Okey, tengok bulletin stem di situ. Tengok dulu. Sebelum kita nak bincangkan tu kita tengok bulletin stem. Teknologi nano digunakan dalam diagnosis dan rawatan aterosklerosis dan pembentukan plak dalam arteri. Jadi dalam teknik ini partikel nano yang direka menyerupai kolesterol lipoprotein ketepatan tinggi ataupun dipanggil HDL. HDL itu daripada hypo dipanggil.
hypo density lipoprotein. Hypokolesterol density lipoprotein. Ada setengah tu kata hypo. Namanya hypo. Kalau bahasa Inggeris hypo lah. Jadi hypo. Jadi HDL. Ya, HDL tu ialah hypo. Hypo density. Density lipoprotein. Ataupun dipanggil HDL. Jadi HDL ni dikenali dengan kolesterol baik. Kolesterol ni ada juga yang baik jahat kan. Ada yang baik, ada yang jahat. Kalau yang jahat, HDL lawannya ialah LDL versus LDL. Apa pula? Dia panggilkan sebagai LDL ni low density lipoprotein. Jadi hypo ni bukannya H tu bukannya hypo. Ini dia punya, inilah high. Saya silap ya. Saya buat betul dah. Ini ialah high. Okey. Ini ialah high density lipoprotein versus low. Ni low density lipoprotein. Maknanya kalau lipoprotein ketepatan tinggi ni maknanya baik. Baik dari segi apa? Ia dapat mengurangkan pembentukan plak. Jadi plak yang dikatakan tadi menyebabkan punca dinding dalam arteri itu keras, sumbat. Jadi dengan kehadiran kolesterol yang baik ini, ia dapat membantu mengurangkan pembentukan plak. Jadi macam mana nak dapatkan HDL? Jadi makanan-makanan yang dia kategori lemak, tapi lemak yang tak tepung. Apa contoh lemak tak tepung? Lemak tak tepung seperti minyak sayuran. Minyak yang berasaskan tumbuh-tumbuhan. Apa sajalah. Macam kita makan minyak sawit, minyak kelapa sawit, minyak bunga matahari ke apa-apa sajalah minyak yang berasaskan daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi ia kategori sebagai HDL. Dia ada kolesterol tapi kolesterol yang baik. Yang tak baik lawan kepada dia iaitu LDL. Jadi LDL ni sumber dia daripada haiwan. Lemak haiwan lah senang ceritanya. Sepertinya margarin. Margarin ni daripada haiwan, lemak haiwan. Ataupun minyak sapi. Jadi minyak sapi sapi itu lembu. Kan? Daripada lemak-lemak dan lembu haiwan. Jadi kebanyakan yang daripada lemak haiwan adalah LDL. Yang dari tumbuhan adalah HDL. Jadi kita tak perlu bimbang sangatlah kalau kita mengambil makanan yang berminyak. Tapi tengok minyak apa. Kalau minyak tumbuhan, tak ada masalah. Walau bagaimanapun janganlah ambil terlalu banyak. Apa-apa pun jangan berlebihan. Sederhana ya. Jadi ini yang dikatakan teknologi nano, teknologi yang digunakan dalam mengenal pasti. Diagnos ni maksudnya dia mengenal pasti. Ya. Dan merawat penyakit aterosklerosis. Untuk penyakit aterosklerosis saja Takat ni lah untuk itu. Jadi kalau ada masalah yang berkaitan dengan kegagalan fungsi jantung, seperti mana yang disoalkan di situ, macam mana rawatan dia? Apa rawatan? Rawatan orang yang ada masalah fungsi jantung. Apa masalah dia? Masalah contohnya orang hipertensi. Hipertensi ini ataupun tekanan darah tinggi. Apa punca penyakit tekanan darah tinggi? Kena kaji dulu. Setiap ubat, setiap rawatan yang hendak diberikan itu dia bergantung kepada setiap penyakit itu. Dan punca penyakit itu. Contoh hipertensi.
ataupun nama lainnya tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini disebabkan oleh satu pemakanan, iaitu mengambil makanan yang tinggi lemak. Kena ubah gaya hidup. Rawatannya ialah mengubah gaya hidup. Mengubah gaya hidup dengan tidak memakan ataupun mengurangkan, meminimumkan makanan yang mengandungi lemak LDL. Yang kedua, garam. Makanan yang terlalu masin. Ya, makanan masin. Tak boleh makan makanan terlalu masin. Yang ketiga, tekanan. Tekanan itu sendiri, tekanan stres. Rawatan dari segi psikologi. Rawatan psikologi mungkin dia stres apa? Stres dengan kerja, stres dengan belajar, stres dengan apa-apa sajalah. Sekarang ni PKP kan, tak boleh keluar ke stres. Kan? Jadi dia kena banyak minum air masak. Kan? Jadi nak minum air masak ni kena tengoklah jisi badan kita. Kalau jisi badan kita tinggi, air masak pun kita banyak minum. Ya, itu contoh rawatan. Rawatan dari segi apa lagi? Rawatan dari segi makan ubat lah. Dia kena ambil lah. Ubat untuk mencairkan darah. Ada satu ubat ubat untuk mencairkan darah. Darah dia pekat sangat. Pekat itu disebabkan oleh kerana tekanan darah tinggi itulah. Jadi dia kena ambil ubat secara konsisten mengikut preskripsi yang telah ditetapkan oleh pegawai perubatan. Ya. Dan dia tak boleh ambil sebarangan lah makanan-makanan yang tertentu. Ada jual di tepi jalan ni yang tidak dapat pengesahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, tidak dapat daripada pengesahan daripada pihak-pihak yang berautoriti berkenaan dengan ubat-ubatan ni. Takut kita keambil racun. Ya, racun yang tanpa kita sedari. Ya, jadi kegagalan fungsi jantung juga boleh dirawat dengan cara melakukan operation. Pembedahan. Ada yang kena buat pembedahan. Operation, operate jantung. Ada kena buat dipanggil sebagai bypass. Bypass procedure. Iaitu prosedur pintasan jantung. Ya, sebab apa? Ada bahagian-bahagian dalam jantung dia tersumbat. Ya, dah tak boleh nak repair, melainkan kena buat satu. Kalau kita jalan alternatif lah. Jalan yang asal tu rosak, runtuh. Jadi buat jalan alternatif, jadi dipanggil bypass. Ada yang kerana masalah seperti apa? Masalah apa jantung tadi? Kalau macam angina, itu pemakanan senaman, rawatan tu. Ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian apakah faktor risiko yang menyumbang kepada penyakit? Faktor risiko yang menyumbang kepada penyakit kardiovaskular. Saya dah sebutlah juga tadi. Gaya hidup kita. Ya, gaya hidup. Seperti merokok. Jadi kena henti merokok. Kata saya tak merokok cikgu. Habis tu, kita kena jauhkan diri kita daripada orang merokok. Ahli keluarga saya tak merokok cikgu. Kalau kita berada di mana-mana tempat yang terbuka, kita jauhkan daripada terhidu asap rokok. Kita pergi tempat macam mana? Tempat terbuka. Pergi ke mana-mana lah. Sekarang ni kebanyakan tempat telah digazetkan oleh kerajaan sebagai tempat larangan merokok. Seperti sekolah, masjid, bangunan-bangunan pelayanan kerajaan, restoran, tempat makan lah. Sebab apa? Kebanyakan orang yang merokok ni, dia merokok di tempat makan. Betul tak? Restoran, ataupun kedai-kedai. Kedai-kedai makan lah maksudnya. Apa lagi? Biasanya begitulah. Tempat-tempat terbuka lain tu, mungkin di stadium, kalau kita tengok bola lah, Syarif ya. Bola. Habis tengok bola tak, Syarif? Dulu. Di stadium Darul Makmur. Ada tengok bola? Syarif? Tidur lah. Belayar lah ya.
Jadi maknanya kita juga kena jauhkan diri kita daripada asap rokok. Kalau kita menghidup asap rokok, kita ni dipanggil ataupun dikenali sebagai perokok pasif. Perokok pasif. Itu istilah dia. Perokok pasif ni kadang-kadang lagi bahaya daripada orang yang merokok tu sendiri. Sebab orang yang merokok tu, dia hisap rokok, dia punya putung rokok dia tu ada penapis. Ada penapis. Ada filter pada putung rokok dia tu. Orang yang tak merokok, dia tak ada penapis, dia direct dapat asap tu. Bila orang tu hembus asap tu, kita tahu lah asap rokok mengandungi banyak gas-gas yang toksik. Antara gas yang bertoksik ialah gas karbon monoksida. Ya, karbon monoksida ni dia kalau masuk ke dalam kita punya salur darah dan sistem respirasi kita, dia akan berebut dengan kita punya hemoglobin. Ya, hemoglobin ni patutnya dia mengikat gas oksigen. Tetapi disebabkan kemasukan gas karbon monoksida, gas karbon monoksida ni didapat sebab dia kuat menghindari ataupun melawan oksigen. Jadi hemoglobin akan terikat pada karbon monoksida. Itu kita telah bincangkan sebenarnya dalam bab berapa ya, yang respirasi ya. Itu juga ada berkaitan dengan jantung. Okey, jadi sebab apa? Sebab jantung kita jadi kurang berfungsi. Pengepaman dia jadi perlahan. Disebabkan asap rokok, dia mengganggu kita punya salur arteri. Ya, salur arteri ya. Okey, habis. Jadi tengok praktis formatif 10.6. 10.6 ya. 1. Apakah maksud penginfarktan myokardium? Siapa boleh jawab? Apakah yang maksudkan dengan penginfarktan myokardium? Who want to try? Serangan jantung. Serangan jantung. Oh, itu je ya. Serangan jantung. Apa sebab pembentukan? Dia tak sebut lah. Tapi kita dah sebut serangan jantung yang disebabkan oleh. Itu sikit. Dia kena biar panjang sikit. Macam mana? Myokardium tu. Serangan jantung. Sebabkan oleh apa? Dia tak tanya, memang dia tak tanya apakah punca kan. Tapi bila kita sebut apakah maksud tu, dia bukan merujuk kepada serangan jantung je. Kita kena bagi biar kemah. Ya, kalau kita pakai seluar tu kemah molek, jangan longgar. Jangan terlalu ketat. Ya. Tahu pakai seluar atau awak pakai kain, bila sedang molek, getah kain tu pada pinggang awak tu molek. Kalau loose, deh. Kalau ketat sangat, perik. Jawapan tu biar mantap. Okey, Fatihah. Macam mana Fatihah? Baki sikit tadi. Ke Syamilah nak berubah? Okey, Syamilah. Apa? Soalan nombor 1 tu. Apa maksud penginfarktan myokardium? Serangan jantung yang diakibatkan yang disebabkan oleh arteri tersumbat. Arteri sumbat Sepenuhnya. Itu kena jelas ya. Perkataan sepenuh tu penting. Kalau tak sepenuhnya dia jadi penyakit lain. Ya. Penginfarktan myokardium ni dia melibatkan di bahagian arteri koronari. Ya, ingat ya. Di bahagian arteri koronari. Arteri koronari tu berada di mana? Tengok satu jantung tu. Kalau tengok pada jantung tu, dia berada di luar. Saluran dia ni. Ni dia. Ni ya. Ni. Tu. Arteri di luar jantung. Okey, itu menyebabkan myocardial infarction. Dalam bahasa Inggeris panggil myocardial infarction. Nombor 2, jelaskan bagaimana stroke berlaku. Siapa nak jawab? Bagaimana stroke berlaku? Bagaimana stroke berlaku? Darah beku yang menyekat aliran darah di otak.
Darah beku yang membentuk apa semula? Darah beku yang menyekat aliran darah otak. Oh, darah beku yang menyekat aliran darah di mana? Di Otak. otak. Itu yang pentingnya, di otak. Kalau di kaki bukan. Ada juga darah beku terbentuk di kaki. Ada juga darah beku terbentuk di bahagian pinggang. Tapi itu bukan stroke. Stroke ni mesti melibatkan otak. Otak dengan jantung. Dia punya stesen dia in between brain and heart. So dia punya destinasi dia tu. Ya? Otak. Barulah stroke. Pernah tengok orang kena stroke? Pernah tengok tak orang kena stroke? Pernah tak tengok orang kena stroke? Siapa pernah? Tak pernah tengok, ya? Oh, tak pernah tengok, ya? Yalah. Macam mana? Macam mana tengok, ya? Kalau Google, boleh Google, ya? Pergi ke Google, type je stroke. Kemudian, klik image. Jangan yang web tu, yang image. Boleh tengok gaya dia, ya? Macam-macam. Ada mukanya herut. Ada tangan dia tak boleh gerak. Ada yang lumpuh sepenuh badan. Ada yang lumpuh sepenuh badan. Macam-macam lagi. Baik. Ada ubat ke stroke ni? Ubat ada tak? Biasanya kalau dah stroke, tak ada ubat dia. Ya, tak ada ubat. Kalau dah sampai kena stroke, dah tak ada ubat. Yang boleh melambatkan lah. Melambatkan, kita kata, kalau sebut sekarang, sensitif. Tapi kalau orang perubatan, dia tahulah. Ya, biasanya kalau stroke, yang major stroke, biasanya tak lama. Ya, tak lama. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita terhindar daripada penyakit tersebut. Ya. Yang ketiga, pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada risiko seseorang mengidap penyakit kardiovaskular? Siapa nak cuba ini? Sebab dia sebut faktor-faktor tu mana lebih lah daripada satu. Apa faktor-faktor yang menyumbang? Darah beku. Siapa tu jawab? Syamila. Syamila. Okey, pertama apa dia? Darah beku. Darah beku. Faktor-faktor yang menyumbangkan risiko seseorang mengidap penyakit kardiovaskular, darah beku. Okey, tak apa. Ada lagi? Kita ambil dulu itu sebagai satu jawapan. Dapat orang lain? Ada? Bagaimana dengan orang lain ni? Yang ni, rodang-rodang lain ni? Gaya pemakanan yang tidak sihat. Gaya pemakanan yang tidak sihat. Macam mana tu? Macam mana dia kata gaya pemakanan yang tidak sihat? Pengambilan lemak yang berlebihan. Bila kita bagi jawapan tu, kena bagi spesifik. Ya? Gaya pemakanan yang tidak sihat. Gaya pengambilan lah, ya. Gaya pengambilan ataupun kita kata pengambilan makanan yang tidak seimbang, ya. Pengambilan makanan yang tidak seimbang yang mengandungi lemak yang tinggi. Lemak ataupun yang berlebihan lah. Ya, yang berlebihan. Jadi yang tadi darah beku. Darah beku boleh juga menyumbang kepada penyakit kardiovaskular. Boleh. Darah beku. Tapi darah beku tu terjadi sebab apa? Kenapa darah beku tu boleh berlaku? Tahu tak kenapa darah beku boleh wujud? Tahu tak agak-agaknya apa sebab darah beku tu, Syamila? Apa sebab darah beku? Yang tadi yang Alia kata pemakanan tak seimbang tu, tahulah kan? Makanan tu ada lemak. Mengandungi lemak yang berlebihan tu. Tapi kalau darah beku ni, apa sebab darah beku tu? Pengaliran darah tersekat. Yalah. Kempalan. Yalah. Akibat daripada darah beku tu menyebabkan pengaliran darah tersekat tu.
sekarang ni saya tanya, kenapa boleh wujudnya darah beku? Darah beku tu datang daripada mana? Darah beku tu. Kau tiba-tiba darah beku. Dia mesti ada sebab dia. Kan? Sembilan kan? Tadi sebenarnya risiko seorang mengidap penyakit kardiovaskular ni, faktor yang menyumbang dia, kita lawan kepada amalan yang baik untuk melihara kesihatan jantung. Lawan kepada dia. Apa lawan dia? Kalau misalnya untuk mengekalkan kesihatan jantung, mengambil makanan yang seimbang, lawan dia tidak mengambil makanan yang seimbang. Kan? Kalau patutnya menjaga kesihatan jantung ni baik, apa aktiviti dia seperti bersenam, maknanya faktor risiko tidak bersenam. Betul tak? Maknanya kalau kita tidak bersenam, tidak melakukan aktiviti fizikal yang secara konsisten ataupun berkala, kita juga berisiko untuk menyebabkan penyakit kardiovaskular. Lagi apa? Gaya hidup seperti apa tadi? Merokok pun boleh. Ya, merokok merupakan salah satu daripada aktiviti yang boleh menyebabkan beku. Jadi darah beku tadi, soalan darah beku tak habis tadi. Darah beku ni, dia ada banyak punca. Ya. Salah satu daripada darah beku ni ialah kerana pembentukan, dia panggil tadi, trombos. Ya, trombos. Trombos ataupun trombosis ni, iaitu darah beku daripada pembentukan platelet. Platelet tu. Sebabnya, tapi punca dia tetap makanan juga. Ya, daripada makanan juga. Sebab makanan kita ambil tu kurang mengandungi sama ada kalsium ataupun vitamin K. Makanan vitamin K, mengandungi vitamin K. Jadi boleh juga menyebabkan pembentukan darah beku. Mungkin juga disebabkan oleh kecederaan, kemalangan. Ya. Ini cerita pasal pembentukan darah beku, bukan cerita pasal kardiovaskular. Cerita pasal benda lain ni. Cerita pasal macam mana darah beku tu boleh berlaku. Jadi untuk merasionalisasikan, adakah pembentukan darah beku boleh menyebabkan penyakit kardiovaskular? Itu soalan dia. Jadi kalau ditegang tadi, kalau kita tengok slide sebelum ni ataupun muka surat sebelum ni, tadi, yang ni tadi mana tadi? Mana tadi? Ni dia. Yang stroke ni statement ni. Stroke juga boleh disebabkan oleh darah beku. Kan? Maknanya stroke tu adalah contoh penyakit kardiovaskular. Maka dia juga disebabkan oleh darah beku, iaitu trombos. Jadi darah beku boleh menjadi satu sebab penyakit kardiovaskular. Cuma tadi saya timbulkan lebih kepada huraian tu. Macam mana boleh terbentuknya darah beku tu? Darah beku yang kita belajar trombos ni dalam bab sebelum ni. Bukan bab sebelum ni. Subtopik sebelum ni. Dalam tajuk pembekuan darah. Isu-isu yang timbul daripada masalah pembekuan darah. Antara yang kita belajar trombosis. Trombosis, hemofilia dan juga apa satu lagi? Apa lagi? Hemolisis, trombosis dan satu lagi? Apa satu lagi? Embolisma. Embolisma. Ingat lagi tak? Kalau tak ingat, kena baca semula. Dan yang terakhir, terangkan bagaimana aterosklerosis terjadi. Ini sebenarnya adalah buku tadi. Boleh tak siapa jawab? Terangkan bagaimana aterosklerosis terjadi. Ada? Bagaimana aterosklerosis terjadi? Syamilah, cuba lagi. Aterosklerosis ni terjadi apabila terdapatnya pembentukan plak pada dinding dalam arteri.
plak tu terbentuk daripada kolesterol, lipid, tisu otot yang mati dengan platelet yang tergumpal. Lepas tu bila dia dah terbentuk tu dia tersumbat dan menyempitkan lumen salur darah tu. Jadi itu dikatakan sebagai aterosklerosis ya. Jangan tertukar dengan arterios. Arterios ni kata kuncinya ialah kalsium. Pengenapan kalsium pada dinding arteri. Jadi kalsium tu menyebabkan dia mengeraskan dinding arteri. Bila keras, hilanglah kekenyalan ataupun sifat kekenyalan arteri tersebut untuk mengendur dan mengecut. Jadi bila dia keras, maka tekanan akan menjadi tinggi yang menyumbang kepada penyakit lain pula. Selain pada arteriosklerosis, penyakit hipertensi ataupun hypertension ya. Okey, bagus. Alhamdulillah ya atas jawapan awak tadi. Jadi selesailah kita punya subtopik 10.6 untuk hari ini. Selesai ya. Jadi insya-Allah kita akan sambung kita punya subtopik yang seterusnya pada minggu hadapan ya. Kalau boleh satu kelas, satu masa tu satu subtopik je. Tak payah banyak-banyak. Yang penting kita konsisten. Dan saya harap awak baca dululah. Tak faham pun tak apa. Kalau faham lagi bagus. Sekurangnya satu subtopik di hadapan. Kalau sekali ni kita bincang 10.6, awak dah baca 10.7. Minggu depan kalau kita bincang 10.7, awak nanti dah baca 10.8. Begitulah seterusnya ya. Sampailah habis. Kemudian nanti saya akan share lah apa tu latihan dalam buku sampel tu ya. Yang mana awak patut kena siapkan. Ada sebarang soalan, pertanyaan? Ada soalan nak tanya? Cikgu. Ya. Okey, ni saya nak tanya pasal bab 10.5 lah yang kumpulan darah manusia tu. Okey. Kan sometimes kan parents dia kalau darah A, tapi macam mana sampai ke anak boleh darah O? Parent dia dua-dua darah A. Okey, sekarang ni kita tengok ya. Saya buat berdasarkan kepada ilmu pewarisan ya. Ilmu pewarisan. Okey. Katakanlah si ayah ni ini ibu. Ini ayah Okey. Mak A. Okey, kita ada dua keadaan. Mungkin mak dia AO, ayah dia adalah AO. Ya, bukannya AA, bukannya dia mesti possibility macam ni. AO ni macam mana? Sebenarnya panjang cerita dia ni, tapi kalau di segi penulisan dia tulis sebagai IA, IO. Okey, IA, IO. Ni allele ni, allele dalam kromosom cerita dalam kromosom. Dan dia punya gamet IA, IO, IA, IO. Ini adalah gamet. Okay, gamet ni maksudnya gamet dalam ibu, gamet dalam ayah. Ya, gamet ibu ni ovum lah, gamet dalam ayah ni sperma. Kemudian bila berlakunya senyawaan antara gamet ibu dengan ayah ni, jadi terbentuk IA, satu possibility. Kemudian IA, IO, satu possibility. Kemudian satu lagi IA, IO. Dan satu lagi yang keempat IO. Okey ya. Jadi berdasarkan pada kacukan ni. Okey. Ini kumpulan darah A, ini darah A, ini darah A, ini darah O. Walaupun yang ni ada O situ, IO tu, tapi kerana allele A ni, ni belajar tentang genetik sikit ya. Allele A ni adalah dia dominan berbanding dengan allele O. Ya, maka allele yang dominan ni dia akan menonjolkan sifat dia. Jadi
yang ni tetap dikira sebagai kumpulan darah A. Ni A. Jadi di sini, untuk anak dia ni, mendapat darah O adalah 25%. So ini 75% lah. Macam mana tahu peratus ni? Ni sebab ni 1/4. Ya. Ni memang O ni, ni darah O lah. Darah O. Maknanya untuk kelahiran, sebagai contoh. Katakan awak Fatihah ya, awak kumpulan darah O. Mak ayah awak A. Kata ya. Macam mana pula awak dapat O? Itulah saya kata tadi. Maknanya possibility kelahiran untuk setiap kali kelahiran anak mak ayah awak ialah 25% boleh dapat darah O. Berarti kalau lahir anak tu dapat O, tak ada masalah lah. 75% darah A. Maknanya katakan kakak awak darah A, awak darah O, adik awak darah A. Tapi tak mungkinlah ada kalangan adik-adik awak darah B dan juga AB. Tak mungkin. Tak boleh jadi. Sama ada dalam adik awak tu A atau O je. Dengan syarat ayah awak dengan mak awak tu awak tahu memang A. Memang confirm dia A. Ya. Tapi kalau misalnya mak awak A, ayah awak tu B, lain pula cerita dia. Kena buat kacaukan juga nanti. Boleh ya, Fatihah ya? Faham tak? Ke pening? Fatihah? Ya saya? Boleh. Faham tak? Faham. Okay, nampak saya share nanti slide ni ya. Okey, yang lain? Ada lagi soalan? Kalau tak ada, sekali lagi kita onkan kamera untuk attendance. Evidence attendance yang kedua ya. Sila onkan kamera. Kita ada kekal ke 10 orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah 10 ada ya. Istiqamah. Walaupun ada yang keluar masuk. Dayu tak? Sekejap keluar, sekejap masuk. Lain tak apa stabil ya. Betul? Cikgu lain kecil sekat. Saya cikgu saya sekat tadi. Yalah. Okey ya, dia ya. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan awak diberikan kekuatan untuk meneruskan PDPR awak pada masa-masa yang akan datang. Ya. Kita tangguh dengan baca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Ego. Terima kasih, Igo. Sama.